Makam Saidina Ali bin Abi Talib di Bandar Najaf, 160 km di selatan Baghdad. Ada sejarawan mengatakan, tempat persemadian Saidina Ali mula-mula ditemui oleh Daud bin Ali Al-Abbas sekitar tahun 139 Hijrah bersamaan 750 Masehi. 33 tahun kemudian, iaitu sekitar tahun 172 Hijrah bersamaan 781 Masehi, pemimpin kerajaan Abbasiyah yang terkenal Khalifah Harun al-Rashid memerintahkan umat Islam ketika itu mendirikan sebuah kubah kecil daripada tanah liat di atas makam Ali. Bangunan besar dan indah yang menempatkan makam Saidina Ali ini adalah hasil kerja-kerja pemeliharaan dan pengindahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin selepas Harun al-Rashid sehinggalah kepada kepimpinan Iraq hari ini. Perlakuan ini mungkin janggal di mata kita. Namun perbuatan simbolik ini memperlihatkan cara mereka menghargai perjuangan dan pengorbanan Saidina Ali. Rata-rata penduduk tempatan dan pengunjung ke tempat bersejarah ini bermazhab Syiah. Perhatian kami terus tertumpu kepada bangunan ini. Inilah bangunan utama yang menempatkan makam Saidina Ali. Inilah kali pertama kami menyaksikan bangunan bersalut emas. Menurut penjaga makam, kubahnya diselaputi 7,777 kepingan emas tulen. Manakala setiap satu daripada dua menara setinggi 35 meter ini disaluti 40,000 kepingan emas asli. Saidina Ali dilantik Khalifah Islam keempat setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan yang dibunuh pada tahun 35 Hijrah. Umat Islam ketika itu ibarat sudah jatuh di timpa tangga. Ketika usia pemerintahan Ali baru setahun jagung, beliau turut menjadi mangsa perbuatan kejam angkara puak Khawarij. Pada 17 hari bulan Ramadan tahun 40 Hijrah, seperti biasa Saidina Ali bin Abi Talib keluar dari rumahnya untuk menunaikan sembahyang subuh di masjid. Tapi satu kejadian yang tidak disangka berlaku. Ketika Saidina Ali melangkah ke dalam masjid, seorang lelaki yang bernama Abdurrahman Ibnul Muljam Al-Muradi telah menetaknya dari belakang. Perancangan puak Khawarij untuk menghapuskan Saidina Ali berhasil kerana 3 hari kemudian Saidina Ali bin Abi Talib mengembuskan nafasnya terakhir akibat kejadian itu. Dan disinilah jasadnya disemadikan. Sudah menjadi peraturan, tiada sesiapa yang dibenarkan membuat rakaman video makam Saidina Ali yang terletak di dalam bangunan ini. Namun, dengan izin Tuhan, akhirnya kami dibenarkan merakamkan foto ini. Saidina Ali sanggup berkorban nyawa demi menegakkan kebenaran. Beliau keluar berjihad dalam semua peperangan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Beliau sering berada di barisan depan, memegang panji-panji perang. Kerana keberanian dan kegagahannya, Saidina Ali digelar Harimau Padang Pasir.
Makam Saidina Ali bin Abi Talib di Najaf ditadbir oleh sebuah jawatan kuasa yang mengawasi soal-soal kebersihan, keselamatan harta benda hinggalah ibadat. Said Soleh Al-Hakim berusia 60 tahun. Tugasnya sebagai siap dan penjaga makam Saidina Ali diwarisi daripada bapa dan datuknya. Saidina Ali dilahirkan di Kaabah 8 tahun sebelum hijrah dan mati syahid pada tahun 40 hijrah. Saidina Ali dibunuh di Masjid Kufah oleh Abdurrahman Ibnul Muljam Al-Muradi dari puak Khawarij. Beliau pernah berwasiat supaya dikebumikan di samping makam Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam yang dipercayai berada di sini. Makam Saidina Ali dibina pada tahun 172 Hijrah semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Makam ini kemudian diperbesar dan diperindahkan oleh pemimpin-pemimpin selepas itu, termasuk kerajaan sekarang. Terdapat makam Nabi Hud dan Nabi Soleh di Wadi Salam, kubur terbesar di Timur Tengah. Tempat ini dikunjungi umat Islam dari seluruh dunia. Tentu anda masih ingat keberanian Sayyidina Ali berkorban nyawa demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda hendak dibunuh musyrikin Mekah semasa diperintah Allah berhijrah ke Madinah. Satu malam mereka mengepung rumah baginda. Mereka berpakat menetak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang nyenyak tidur. Namun rancangan jahat itu diketahui baginda. Sebelum musuh sempat bertindak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusup keluar bersama Sayyidina Abu Bakar secara diam-diam. Sebaliknya, Sayyidina Ali menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidur baginda. Bayangkan perasaan Sayyidina Ali ketika berselimut menantikan kedatangan musuh lengkap bersenjata. Nyawanya berada di mata pedang. Apa saja boleh berlaku. Namun ajal Tuhan yang menentukan. Sayyidina Ali terselamat. Begitulah tingginya nilai cinta Sayyidina Ali kepada Islam. Makam ini dihias indah dengan gabungan seni khat ayat-ayat suci Al-Quran dan ukiran tradisional Arab Islam yang bermotifkan tumbuh-tumbuhan. Bangunan berbentuk 4 segi ini dibina mengelilingi bangunan utama yang terletak di bahagian tengah. Setiap sisi mempunyai satu pintu gerbang. Sayyidina Ali cahaya mata kepada Abu Talib dan Fatimah binti Asad. Beliau kemudian dibesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama hamba yang dimerdekakan, Zaid bin Harithah. Ketokohan Ali terselah sejak kecil. Beliau kanak-kanak pertama memeluk Islam. Pada usia belasan tahun, Sayyidina Ali tidak gentar berdepan dengan masyarakat kampungnya yang terang-terang menentang Islam. Bayangkanlah keberanian seorang remaja mengajak kaumnya meninggalkan amalan karut dan tradisi khurafat yang sudah menjadi darah daging mereka. Kami rasa terharu kerana mungkin melawat tempat seperti ini
adalah 1 dalam 1000. Masjid Muslim bin Aqil atau Masjid Besar Kufah yang kedua tertua di Iraq selepas Masjid Basrah. Di sinilah pada satu subuh 1400 tahun yang lalu, Saidina Ali ditetak ketika melangkah masuk ke dalam masjid. Masjid ini terletak 50 meter dari rumah Saidina Ali. Struktur asalnya imamah usia yang wujud pada hari ini hanyalah bangunan yang dibina semula di atas sisa-sisa peninggalan yang dikesan pakar arkeologi tempatan. Semasa Saidina Ali dilantik menjadi khalifah keempat, suasana politik umat Islam ketika itu tidak menentu. Suasana kucar-kacir berpunca daripada tragedi pembunuhan Saidina Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Syria, mahu pembunuh Utsman dihukum segera. Sebaliknya, Saidina Ali mahu mengembalikan keamanan. Setelah itu barulah beliau bercadang mengambil tindakan. Fitnah tersebar kononnya Ali perancang utama pembunuhan Utsman. Krisis kepimpinan itu membawa kepada peperangan. Dalam Perang Jamal yang berlaku pada bulan Jamadil awal tahun 36 Hijrah di Basrah, golongan Muawiyah tewas. Bulan Syawal tahun yang sama, mereka bertempur lagi, kali ini di Siffin. Sekali lagi tentera Ali seramai 90,000 orang menewaskan tentera Muawiyah yang berjumlah 85,000. Gencatan senjata dikuatkuasakan setelah majoriti pihak yang terbabit mengundi tidak mahu meneruskan perang. Rupa-rupanya itu tipu muslihat Muawiyah. Beliau masih menyimpan cita-cita merampas kuasa. Puak Khawarij yang menyokong Ali berpaling tadah. Walaupun Khawarij tewas teruk di tangan Ali semasa perang di Nahrawan, mereka merancang strategi baru secara rahsia. Mereka percaya dengan membunuh 3 pemimpin terkenal ketika itu akan wujudlah suasana aman. Pemimpin yang dimaksudkan ialah Saidina Ali bin Abi Talib di Kufah, Muawiyah bin Abi Sufyan di Damsyik, dan Amr bin As di Mesir. Hanya Saidina Ali berjaya dibunuh. Penduduk tempatan percaya masjid ini pernah menerima kunjungan para anbiya. Kami tidak melepaskan peluang merakamkan kesan-kesan yang dikatakan masih wujud di sekitar kawasan masjid yang luas ini. Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan pernah bersembahyang di sini. Ini pula tempat Nabi Khidir alaihissalam pernah bersembahyang. Bahtera Nabi Nuh alaihissalam yang menyelamatkan manusia beriman ketika peristiwa banjir besar dikatakan tersadai di sini. Semasa perjalanan Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, baginda dikatakan singgah di sini untuk beribadah.
Kami juga diberitahu Nabi Adam alaihissalam pernah sujud menyembah Allah di sini. Begitu juga malaikat Jibril ketika turun ke bumi. Dan ini tempat Imam Zainal Abidin bin Husain dikatakan pernah beribadah. Tempat-tempat ini dipelihara dan ditandakan untuk tatapan pengunjung ke masjid ini. Disinilah Rasulullah SAW dipercayai bersembahyang 2 rakaat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Di sebelahnya tiang batu yang berfungsi sebagai jam matahari. Menurut penduduk tempatan, disinilah tersadanya bahtera Nabi Nuh. Nabi Nuh menyeru kaumnya supaya kembali ke jalan Allah hampir 1000 tahun. Yang beriman tidak ramai. Apabila kaumnya semakin memusuhinya dan semakin jauh daripada ajaran ilahi, Allah memerintahkan baginda membina sebuah bahtera. Allah selamatkan baginda bersama pengikutnya yang beriman, sementara yang engkar Allah musnahkan dalam satu peristiwa banjir besar. Anak Nabi Nuh yang tidak beriman turut musnah dalam peristiwa itu. Dikatakan Nabi Adam alaihissalam, bapa segala manusia, juga pernah sembahyang 2 rakaat di sini. Semasa mengiringi Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Jibril alaihissalam dikatakan turun bersama Rasulullah dan sembahyang 2 rakaat di sini. Beberapa lagi rasul dan ulama dikatakan pernah berhenti dan sembahyang di masjid ini. Mengapa begitu populer tempat ini di kalangan makhluk pilihan Tuhan? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Menurut penduduk tempatan, bahagian yang berpagar inilah pintu asal Masjid Muslim bin Aqil. Bagaimanapun pintu masjid ini tidak lagi digunakan dan bukanlah yang asal. Ia telah dibina semula dan dihias indah. Jerijinya diperbuat daripada perak. Pengunjung yang singgah di masjid ini tidak melepaskan peluang untuk memberi penghormatan. Kerana di sinilah segala-galanya berlaku 1400 tahun lalu. Pedang beracun penjenayah dari puak Khawarij menemui mangsanya. Di tempat inilah Sayyidina Ali ditetak ketika melangkah masuk ke dalam masjid untuk menunaikan salat subuh. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib terpahat dalam sejarah sebagai antara orang yang paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya.